Hello guys, selamat datang ke channel Izabi Gadget. So dalam video kali ni, aku nak bawa korang satu penawaran smartwatch yang aku boleh katakan one of the kind, paling menarik yang aku pernah bawakan dekat dalam channel aku ni. Period. Seriously punya. Di mana dekat atas meja ni kita ada sebuah jam daripada Cosspad, modelnya adalah Optimus 2 dan ini adalah dijual berharga RM746 ke RM800 macam tu dekat banggood.com. Alright. So, kalau korang nak tahu kenapa aku kata jam ni best gila ataupun unik ataupun lain daripada lain, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So, sedikit background story. Kalau korang perasan, aku dah lama tak buat video untuk Banggood kan. Sebab aku agak busy sikit. Tetapi recently, ada satu orang baru dia contact aku kata nak buat collaboration balik. So, aku kata boleh. So, apa yang kau nak hantar? Dia kata dia nak hantar jam ni. So, at first, aku macam skeptical lah kan. Jam daripada China ni apa yang nak kita reviewkan sangat. Selalunya dia orang macam typical lebih kurang jam-jam dia ni lah kan. Dia macam jam Xiaomi macam tu lah. Lebih kurang macam tu je. Dia orang copycat je macam tu. Tetapi bila dia bagi link, aku tengok asal harga sampai RM700-800 kan. There must be something special dekat jam ni. So aku kata tak apa, just hantar. Aku tak tengok pun lagi spek dia semua dekat website masa tu. So bila hantar, dapat dekat aku buka. First glance, aku dah boleh katakan aku agak terpana. Sebab apa? Jam ni literally memang besar, which is aku sukalah sebab tangan aku pun besar. Yang kedua adalah dia mempunyai fungsi-fungsi yang memang lain daripada lain. Itu je aku boleh cakap. Dia ada kamera, dia boleh buat call, boleh masuk SIM card, ada benda-benda sukan, benda-benda kesihatan tu semuanya ada. Dan dia punya pengalaman menggunakan tu menarik. Lain daripada lain. Alright. Jadi sebelum kita go in depth pasal dia punya rupa, pasal dia function, jom kita go dekat dia punya banggood.com. Kita try tengok apakah spek-spek yang ada. Jom. So macam korang nampak, ini adalah dia punya jam dia. Again, nama dia adalah, brand dia adalah Cosspad. Model dia adalah Optimus 2. Jadi macam korang nampak kat sini, dia punya main watch faces dia memang literally Optimus Prime punya muka. So I'm not sure adakah dia memang ada legally collaborate dengan Transformers ke apa. Tapi dia ada benda tu. So harga dia setakat video ni dirakam adalah RM746. So dari segi dia punya spek, kita go through secara ringkas. So dia menggunakan Bluetooth 5.0. Dia ada pakai Android 10.7. Dan Android dia ni bukan Android Wear tau. Dia menggunakan literally Android telefon, tetapi di-resizekan untuk kegunaan jam ini. Dan aku boleh katakan, boleh bagi rating dia 7/10. 7 sebab dia awesome. 3 lagi tu sebab dia punya resizing tu ada certain apps ataupun certain tempat dia akan terpotong lah. Sebab dia punya display kan bulat kan, jadi agak terpotong lah. Tapi the rest aku boleh katakan satu pengalaman yang menarik lah. Dia mempunyai full touchscreen dengan ada button 2. And then dia menggunakan 13 megapixel rotatable camera dengan flashlight. Aku akan tunjuk kejap lagi. Dia menggunakan apps GoFit. Nanti aku akan tunjuk juga. Mode dia ada Android mode, ada light mode. Dia boleh tukar pada 2 mode tau. Kalau anda kata korang nak pakai full Android, korang pakai Android mode. Kalau korang nak pakai mode yang lebih ringan, mode yang lebih simple, korang boleh tukar kepada light mode. Dia boleh tukar-tukar. Dia menggunakan CPU dia Helio P22. Ini adalah telefon punya. Dan dia ada 2 tau, bukan satu CPU, bukan satu prosesor. Dia ada 2. Lagi satu adalah PAR2822. Dia ada dual chip kat sini. So dia support untuk 4G SIM card. Dia ada Wi-Fi juga. Dan dia support untuk nano SIM card lah, satu slot saja. Skrin dia adalah besar 1.6 inci. Again agak besar. Pixel dia adalah 400x400 dan bateri dia adalah 1260 mAh. Dengan pengecasan dia mengambil masa lebih kurang 2 jam macam tu untuk cas penuh lah. Dan dia ada live waterproof tapi tak ada apa-apa rating so far. Boleh dengar muzik, boleh buat panggilan. Ini dia punya size lebih kurang lah 22mm dia punya kelebaran dia. Alright. Jadi jom kita unbox, kita tengok apakah rupa dia. Let's go. So macam korang nampak, ini adalah kotak dia, Cosspad Watch You Want. So kotak dia aku boleh katakan agak unik. So belakang ni adalah spek dia secara ringkas. Korang boleh pause dan baca benda yang sama aku cakap tadi. So dekat dalam ni, okay, adanya another Cosspad. Another Cosspad. So dekat dalam korang akan dapat dia punya satu booklet, macam booklet lah, Cosspad Watch You Want, designed by Cosspad. Ada juga dia punya brochure dan juga manual lah. Jadi korang boleh connect kepada apps dia, GoFit ni aku akan tunjuk. Ni adalah cara charger handle. Dan dia juga ada membuat strap, kabel dan juga headset lah, bukan hanya sekadar jam ini. So ini adalah kotak aksesori. Okay, ada label. So Cosspad semuanya nampak ada branding lah. Nice jugalah sebenarnya dia punya packaging ni. So dekat dalam kotak ni dia ada memberikan satu screwdriver leper, aku tak sure kenapa. Dan juga satu magnetic charging dia lah. Jenis macam ni je. Alright. Okay, seterusnya adalah dia punya jam itself lah. Alright.
So aku nak kemas kejap, aku nak boot up macam ni, nanti kita akan go depth about dia punya apps, about apa yang menarik tentang Cospack Optimus 2 ni. Korang stay tune jap. Okay, jam aku dah reboot kan. Jadi aku nak tunjuk dia punya apps dahulu. So macam korang nampak, korang akan gunakan apps GoFit ni. Kalau korang masuk, so rupa dia macam ni lah. Dia punya apps ni aku boleh katakan quite simple je. Aku rendah sikit dia punya brightness. Sangat-sangat simple sebenarnya dia punya apps ni. Korang boleh track step, sleep, heart rate dan juga SpO2 dan juga berat korang lah. So store dia ni tak banyak. Ini adalah watch faces yang korang boleh download. Ini sahaja. Okay, waktu sekarang tak banyak. I'm not sure dah akan update ke macam mana. So dekat sini korang boleh set lah benda-benda yang patut. So dekat jam ni korang boleh set lah nak silent mode ke, race to wake up ke, goals, auxiliary. Demi setting dekat apps ni aku boleh katakan memang sangat-sangat minimalistic lah. Tapi yet still untuk orang macam aku yang tak bersuka sangat, okay lah. Dia serve the purpose. Alright, so macam korang nampak, again ini adalah paparan dia. Nampak dia punya notification masuk. Okay, so kalau notification masuk ni korang boleh tekan bawah ni untuk dismiss kan. Ada certain apps yang korang boleh reply lah. Contohnya macam native app, macam message, boleh. Tapi kalau macam WhatsApp, third party punya apps, dia tak boleh nak reply lah. Nanti dia akan keluar keyboard dia. So macam korang nampak, ini adalah dia punya main watch faces dia. Dia punya UI ni, aku boleh katakan terbahagi kepada tiga lapisan ataupun 2 lapisan lah. Lapisan yang atas tu, dia macam shortcut atas. Tapi dia ada beberapa layer lagi. Aku tunjuk. Tapi more or less macam ni rupa dia. Skrin dia adalah IPS LCD. Alright, 400x400 tadi. So dekat sini dia claim bahawa ini adalah ceramik tau yang keliling ni. Tapi dia agak shiny lah dan agak mudah melekat cat jari. Dan kalau korang beli memang korang siap-siap dapat pre-install screen protector. So thumbs up untuk itu. So dia ada 2 function button dekat sini, hitam dan biru. So biru ni dia ada bulat dia, nampak? Dia punya indikator bulat yang ini adalah back punya simbol. So ini adalah untuk back button, ini adalah untuk macam OK ataupun masuk ke mana-mana lah. Alright. So dari segi dia punya sisi dia macam ni, quite tebal kan. So dekat sini adanya dia punya SIM slot dia, di mana korang boleh buka macam ni. Pakai kuku pun boleh. Okay, so aku rasa aku dah tahu. Dia punya SIM screwdriver ni fungsi dia untuk congkel benda ni tau, macam 2G punya phone ni tau lagi. So dekat dalam ni aku dah masukkan siap-siap lah SIM card, nampak? SIM card MagSafe yang aku masukkan. Cumanya bila nak masuk, korang kena elok-elok tau. Kalau tak dia akan tertolak, dia akan terkeluar tau. Jadi kau kena tekan tu baru tolak masuk. Jadi macam tu je lah. Alright. So dekat bawah ni, dia punya magnetic charger dia dan juga dia punya heart rate semua lah, SpO2 semua kat bawah tu. Dan dia ada design macam ala carbon fiber. So dia punya band ni adanya quick release dan korang boleh tukar lah untuk 22mm punya size. Dan ini adalah silikon lah, lembut. Aku boleh kata memang lembut, sedap di tangan. Alright, so dekat tangan rupa dia macam mana? Macam ni lah rupa dia. Besar kan? Tapi untuk tangan aku okey lah. Dia macam jam dulu-dulu lah, Nixon Gold yang besar tu. So tebal dia macam ni lah. Alright, quite okey bagi aku. Oh, so sebelum terlupa, dekat atas ni ada satu kamera 13MP yang aku boleh kata memang perform gila. Aku akan letak dia sample je lagi. Ada satu flash dan dia boleh rotate ke atas. Korang boleh congkel, dia akan jadi macam ni. Alright, kalau korang tolak macam ni. So kalau korang pakai macam tu, korang boleh record macam ni lah. Tapi kalau korang nak selfie, korang kena angkat dia lah. Alright. So jom kita go through pasal apa yang ada dekat jam ni. So macam korang nampak, kalau nak kata korang press and hold tadi, dia dah tukar kan. Korang press and hold, dia akan masuk pada watch face dia. So yang default dia adalah Optimus Prime ni. So dia ada macam-macam dalam ni. Alright. Tapi aku boleh katakan walaupun tak banyak, tapi kebanyakannya cantik-cantik belaka lah. Alright. So kita ambil balik Optimus Prime tadi. Alright. So dia akan masuk notification macam tu. Notification wise aku boleh kata tak ada masalah. So far promptly lah. Bila masuk kat phone, dia akan terus masuk ke sini. Semua notifikasi. Okay. So korang tarik atas ke bawah, dia akan masuk pada layer yang atas tau. Di mana dekat sini ada macam shortcut lah. Korang nampak dia ada Bluetooth punya connection, bateri 73% dan juga 4G kalau korang masukkan SIM card. Kalau tidak, dia akan grey out kat sini. So ada jam juga kat sini. Kalau korang tarik sebelah sini, dia akan masuk kepada another punya shortcut untuk brightness, data, wifi dan lain-lain. Korang tarik kat sini, korang ada system mode, di mana dekat sini korang boleh tukar. Sama ada korang nak pakai Android ataupun nak pakai light mode. So kalau korang tukar kepada light mode, okay, dia punya fungsi macam ni lah. Dekat dalam menu dia ni tak banyak sangat. Simple je, serius simple saja. Okay. Dia memang sangat-sangat simple. Okay. Tapi kalau korang pakai Android, korang tarik balik ke bawah, korang tukar sini, korang tukar kepada Android mode. So dia akan ada segala fungsi Android, termasuklah Play Store. Alright. So kita kembali pada atas ni. Korang tekan tarik ke kiri. So dekat sini ada satu macam clear background lah. Kalau korang nak rasa jam korang macam berat sebab dia Android, korang boleh clear background punya apps lah. Okay, so itu adalah dia punya first layer dia kat atas. So kalau korang tarik bawah balik, korang akan dapat kat sini. Korang tarik dekat sini, korang akan masuk kepada dia punya notification punya center ataupun notification punya shades. Korang pergi sini balik, home screen. Korang pergi sini, korang akan masuk ke dalam menu. Aku akan tunjuk lagi apa yang ada. Korang tarik sini, korang akan masuk kepada shortcut dia punya sport semua dia lah. So ini adalah mode-mode yang ada lah. Basketball, ping pong, badminton, rope skipping. Tak berapa banyak lah, tapi boleh lah.
Okay, kita balik. Okay, so korang tarik bawah ni dia akan pergi kepada macam widget. So ini adalah step counter dan ini adalah data-data korang lah, nampak? Dan dia akan synchronize kepada korang punya Go apps dekat telefon korang. Okay, so korang boleh tekan back. Okay, jom kita masuk ke dalam menu. So first thing first, korang nampak dia boleh buat panggilan dan juga boleh membuat kontak. Cuma satu benda yang aku perlu bagi tahu pada korang bahawa since jam ini korang boleh connectkan secara Bluetooth kepada peranti korang menggunakan apps dia dan juga korang boleh masuk ke SIM card. Untuk menggunakan fungsi call ni, korang hanya boleh gunakan fungsi call ni kalau korang menggunakan mode SIM card. Meaning that korang masukkan satu SIM card nombor kat sini, korang boleh buat panggilan dan juga korang boleh terima panggilan ke nombor tersebut dekat sini secara loudspeaker kat sini. Tetapi kalau korang tak masukkan SIM card, korang hanya menggunakan Bluetooth connectivity kepada dia punya telefon ataupun dia punya apps. Kalau anda kata telefon korang masuk panggilan, korang hanya terima notifikasi panggilan masuk, korang hanya boleh tekan decline saja. Korang tak boleh jawab kat sini, loudspeaker kat sini. So far itu yang aku found out lah. So anda kata kalau korang beli, korang mesti bank email about that lah. So dia tak boleh nak jawab panggilan kalau korang hanya gunakan Bluetooth connectivity. Alright, so dari segi benda lain tak ada masalah lah. Dari segi speaker aku boleh katakan quite okay. Kejap lagi kita akan cuba mainkan lagu sikit. So dari segi SMS, okay, kat bawah ni ada SMS. So untuk SMS ni kalau korang rasa macam ni lah, so korang boleh baca lah chat korang kan. Okay, contoh macam ni korang boleh baca. Dan kalau korang nak reply, korang tekan anak panah bawah ni, korang boleh reply lah, make phone call kalau nak reply. Korang boleh text input dan korang boleh menaik macam biasalah. Cumanya dia punya keyboard ni quite small, tetapi yet still typeable. Boleh type kalau korang betul-betul jenis precise punya orang. Alright. Okay, back. Alright. So dekat dalam setting ni typical lah setting punya benda. Dan kita cuba tengok. Okay, bateri. Okay, dekat bateri Okay, bateri dia macam korang dengar tadi, dia punya kapasiti tu 1260 mAh tak silap aku. Dari segi penggunaan, dia orang claim bahawa 2 hari, which is betul. Cumanya ada dua keadaan. Kalau korang tak masukkan SIM card dekat sini, korang hanya menggunakan Bluetooth connectivity kepada phone korang, jam ini memang literally boleh bertahan 2 hari, aku dah pakai. Tapi kalau korang masuk SIM card, dia hanya boleh bertahan 1 hari macam tu je. Di mana pada penggunaan aku cabut jam ni daripada pencaja dia pukul 8 pagi. Aku buat kerja-kerja pakai SIM card lah dekat dalam ni, aku tak connect pada telefon. Pada pukul 6 petang ke 7 petang, dia punya bateri tinggal 4 ke 6% macam tu. So, boleh pakai 1 hari, tak ada masalah. Cumanya kalau nak lebih longer punya battery life, sama ada korang boleh activatekan dia punya battery saver ataupun korang pakai Bluetooth punya connectivity sajalah. Alright. Dan dekat sini dia boleh tunjuk korang punya user, cumanya dia tak boleh nak tunjuk korang punya guna untuk apalah SOT tu. Dia boleh tunjuk graf ni. Tapi kat bawah ni, dia punya data not available. So, korang tak boleh nak check lah apa SOT ke, berapa lama ke, apa tak boleh. Tapi yet still, dia adalah benda tu. So, korang ada battery saver, battery manager. So dari segi display, sekarang adalah pada keterangan 75%. So pada penggunaan aku, kebiasaannya 75% ni untuk kegunaan biasa tak ada masalah. Cumanya bila di bawah terik matahari, pada 100% pun aku boleh katakan agak struggle sikit lah. Usable tapi tidaklah begitu memberangsangkan. Tetapi kalau dalam keadaan selain daripada itu, jam ini memaparkan paparan yang aku boleh katakan agak terang dan agak cerah lah. Alright. So dia ada night light. Kalau anda kata malam-malam korang rasa macam bisa mata kan, korang boleh kuning-kuningkan dia sikit. Dia ada dark theme juga. Dan korang boleh adjust lah dia punya screen time out tu nak berapa lama. So untuk video ni aku buat 30 minit lah. Dan dia ada leave to wake up. So dia punya raise to wake up lah. Cumanya dia punya raise to wake up tu kurang sensitif. Dia tak macam jam typical yang kau angkat terus menyala. Tak, dia akan macam angkat, tunggu dalam beberapa detik, baru dia menyala. Alright. So dekat dalam dia punya mode dia ada heart rate, dia ada blood oxygen dengan sleep tracking serta breath training. Aku boleh katakan bukanlah nak kata quite accurate, tapi aku boleh kata consistent dengan jam lain yang contohnya aku ada kat rumah tu adalah Garmin dan juga Suunto. Dia konsisten bacaan dia tu untuk both SpO2 dan juga heart rate. Malah aku ada try pakai oximeter kepit tu lah kan, bukan yang murah yang tipu tu, yang betul punya kat rumah. Bacaan dia tu tak lari jauh lah. Kalau dia lari pun lari 1, 2, tapi tak jauh beza. Tapi bacaan dia tu aku boleh katakan konsisten dengan medical equipment yang aku ada dekat rumah lah. Alright, dari segi dia punya health punya monitoring. Okay, so korang boleh browser kalau korang nak cari barang. Okay, kita try masuk browser. Right. Jadi macam sekarang aku menggunakan data pada SIM card Maxis kat dalam ni. So tempat ni tak begitu laju lah, tapi korang boleh bayangkan lah rupa dia macam ni. Dia ada kotak sikit macam ni. Sebab dia punya web base ni adalah petak, tetapi jam ni adalah rounded sikit lah. So macam korang nampak ada setempat yang terpotong macam aku cakap tadi. So bila part yang terpotong tu ada part yang tak boleh sentuh lah. Jadi agak susah. Tapi most of the apps berjaya resign dengan jayanya. Alright, kamera. Okay, kamera. Okay, ini interface kamera dia. Alright, so korang boleh balik-balikkan tau dia punya orientation. Contoh macam sekarang dia terbalik-terbalikkan lah kan. Apa aku boleh katakan, aku dah ambil sampel, aku akan letak depan ni. Aku boleh katakan, at first aku macam kelakar lah kan. Alamak, jam kamera ni jam-jam dulu, jam-jam bodoh lah kan.
how good the camera it is lah kan. Tengok 13 megapiksel ni mesti bohong punya 13 megapiksel kan. Tapi bila aku pakai, gambar dia sharp, video dia menarik, audio dia sedap. Untuk segmen dan untuk price dia, aku totally dia berjaya melangkau aku punya expectation lah, first expectation aku. So memang awesome gila. Cumanya satu benda, bila korang record, aku tak tahu kenapa dekat recording macam sekarang korang nampak dia full lah bulat kan. Tapi dia akan jadi macam portrait lah, tegak punya tau. Dia akan potong ke kanan. Jadi aku tak tahu macam ni dia buat. Tapi image yang dia record tu adalah menegak, bukannya melentang. Dia tak akan jadi full. Alright. So untuk sample-sample dia korang boleh tengok selepas ini. Okay, so sekarang kita sedang merekod menggunakan jam Optimus 2 ni, di mana dia punya kedudukan dengan mulut aku adalah sekitar parat dada. So bagaimanakah mikrofon dia? Bagaimanakah dia punya hasil video dia? Should be okay, sebab apa tahu? Gambar still image dia quite impressive sebenarnya guys. Right? So bagaimana dari segi dia punya exposure? Awan nampak detail tak? Sebab apa sekarang adalah lebih kurang pukul 11.15 pagi, agak terik dekat Bandar Melaka ni. So korang boleh komen kat bawah adakah kualiti dia, video dia lah, especially video dia okey ke tak okey. Mungkin jam ni boleh jadi macam spy punya watch lah untuk merekod benda-benda yang private tetapi yet still pada definisi 1080p. Sebab apa dia boleh merekod sampai 1080p gang. Right, which is rakaman sekarang ni lah 1080p. So bagaimanakah hasil dia? Korang boleh komen dekat ruangan komen kat bawah. So kalender alarm clock music, kita try tengok music dia. Okay. Ya mungkin ada setengah orang yang nak buat macam spy punya recorder ya, walaupun tak beretika, tetapi that's one of the function. So sekarang kedudukan jam ni di atas aku dan aku ketika alright. So ini adalah aku mencuba dia punya voice recording, sebab apa dia ada juga fungsi tersebut, di mana aku boleh katakan okey lah. Cumanya ada 1-2 klip yang bila aku test dia ada macam putus-putus, aku tak sure kenapa. Tapi most of the test dia berjaya merekod dengan jayanya lah. Cumanya bila letak jauh sikit tu tak begitu kuat. So most of the time kalau sekadar korang duduk macam ni kan, jam kat tangan, should be dia boleh tangkap suara yang korang nak rekod secara spy ke secara nyata tu dengan jayanya lah. Right? So itu dia punya speaker dia. Recorder yang aku cakap tadi, recorder, file manager. Yes, dia adalah Android, dia ada file manager. Weather, fitness, desktop setting, Google Play Store. Okay, Play Store korang boleh install segala apps sebenarnya. Termasuklah game-game apa korang install, korang boleh install kat dalam ni. Dan ini adalah full functioning punya Play Store. Bukannya yang compress ke tak. Full functioning punya Play Store Cumanya kalau nampak again kan, dekat mobil ni terpotong, ada part yang terpotong kat atas ni kan. Dekat profile aku terpotong, jadi ada tempat yang tak boleh tekan lah. Okay, Maps. Okay, Maps ni satu benda aku nak cakap. Maps dia ni, dia menggunakan Google Maps. Literally Google Maps. First thing first, dia punya accuracy tu accurate. Di mana bila accurate dan cepat. Bila mana contoh dekat sekarang, bila aku tekannya dia punya current location, dia akan terus tangkap laju. Yang kedua, masa aku test untuk memandu sambil tengok maps tu, dia punya reading tu boleh dikatakan macam GPS telefon. Quite reliable, quite okay. Cumanya untuk sebuah pengalaman menggunakan maps pada jam, dia bukan macam jam yang Android Wear ke, bila ditunjuk maps tu dia akan tunjuk anak panah besar kan. Yang ni memang literally macam Google Map pada telefon tetapi dikecilkan kepada jam. So korang akan nampak macam kecil sikit lah. Korang kena betul-betul teliti baru korang nampak signboard apa atau nama-nama tempat dekat dalam maps tu lah. Tetapi more or less dia adalah fast and full functioning punya Google Maps. Alright. So kita back. So dari segi optimization, watch faces punya store sama dekat dalam apps dia tadi. App Store sama, Assistant, Face Unlock. Dia ada Face Unlock, cumanya dalam kebanyakan masa aku buat kamera ni ke sana. So kalau anda kata korang nak Face Unlock, korang kena dirikan dia, which is bagi aku defeat the purpose lah, agak melambatkan. So aku dah install apps, play game, calculator, Discord aku boleh install, Facebook, Messenger semua boleh, kita try buka Facebook. Alright, macam korang nampak, ya Facebook aku berfungsi dengan jayanya. Cumanya again lah korang nampak, dia ada potong. Jadi kalau korang nak baca tu, korang kena tengah sikit lah. Dan dia punya interface agak putih, so agak silau lah. Tapi Facebook korang boleh gunakan, tak ada masalah. Okay, korang tengok Facebook movie ke pun boleh kat sini. Messenger boleh, Google Meet boleh, Instagram. Okay, kita try Instagram. Alright, Instagram tak ada masalah. Boleh buka macam biasa. Macam inilah interface dia. Memang sangat-sangat, aku boleh katakan sangat-sangat menarik lah. Alright, WhatsApp. Okay, WhatsApp. Try masuk. Okay, ini adalah WhatsApp dia. Aku punya WhatsApp test aku. So kalau korang nak reply, korang boleh reply. Cuma dia terpotong, korang nampak tu. Attachment tu terpotong. Kalau korang nak reply, boleh je. Macam inilah. Okay.
And then korang send lah. Okay, My Sejahtera bagi siapa yang nak login pakai jam lah. Macam ala-ala Inspector Gadget boleh. Pun boleh, tak ada masalah. Telegram pun tak ada masalah lah. Boleh guna macam biasa. Aku dah login ni. Aku dah login dah Telegram, nampak? Alright, kalau korang nampak bila notifikasi keluar, dia akan keluar dekat atas tau, macam tu. Okay, ataupun korang boleh access kat sini lah, nampak? Ini adalah notifikasi yang masuk sepanjang kita buat video tadi lah. Aku boleh katakan memang promptly masuk lah. Right? So dekat tangan kita try pakai. Macam inilah rupa dia dekat tangan. Okay, so again aku boleh katakan jam ni besar, tapi untuk tangan aku, I'm kind of like this size lah, nampak? Dekat tangan aku yang besar ni taklah nampak besar, tapi dekat tangan orang normal mungkin nampak agak besar. So bila korang nak naikkan kamera, korang naik macam ni lah. So korang boleh lah selfie macam ni. Tapi kalau korang nak spy record orang macam ni lah. Alright. So macam aku cakap tadi, dari segi practicality dia adalah sebuah jam menarik. So kalau anda kata aku adalah pembeli biasa, atau lebih ni, bagi aku boleh justify lah. Sebab dia boleh buat call. Even tu kena pakai SIM card, tapi dia ada full functioning punya Android. Itu yang paling penting. Alright, dia bukan half baked punya Android, dia adalah full functioning punya Android. Cuma bateri dia tu, kalau korang nak lama sikit, 2 hari maksimum. Dan pengecasan dia tak begitu laju. Literally diklaim 2 jam tu lah masa mengecas. Memang perlahan sikit lah. Tetapi lain-lain aku boleh katakan, especially kamera, I'm totally impressed. Blown out. Bukan nak kata cantik macam iPhone, tapi untuk sebuah jam setipikal ini, aku tak expect dia punya kamera performa dia sebegitu bagus. Itu je. Alright. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang nak dapatkan seketelua jam awesome Optimus Prime 2 ni, link semua dekat bawah. So again, thank you Banggood.com for sending this awesome watch. Dan anda kata korang dapati video ni bermanfaat, jangan lupa lah macam biasa klik butang subscribe kat bawah dan loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.